Warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Hope you guys are doing well. So basically hari ini anda akan belajar chemistry bersama akak. Topik kita pada hari ini adalah protons, electrons and predictables part 2. Jadi kalian boleh buka buku teks muka surat 157 sebagai rujukan. Okey, mari kita recall semula pelajaran kita yang lepas. Ini adalah salah satu tie yang ada dalam predictable. Okey, kita kena tahu yang predictable dia akan beri banyak maklumat mengenai elemen kepada kita. Okey, antara data berkenaan dengan elemen tu adalah number of proton, name of the element, chemical symbol as well as the nuclear number ataupun mass of an atom. Okey, daripada pelajaran yang lepas, kita pelajari juga yang electrons dia mengelilingi nukleus. Dan electrons duduk pada shells yang juga nama lain dia adalah energy levels ataupun orbits. Dan setiap satu shell dia boleh pegang maximum number of electron. The first shell dia hanya boleh pegang 2 elektron. The second shell dan the third, fourth dan sebagainya dia boleh pegang 8 elektron. Okey, kita ambil contoh lithium ada 3 elektron. Jadi 2 elektron pada shell yang pertama dan baki lagi 1 pada shell yang kedua. Okey, kita ambil contoh yang lain. Nitrogen ada 7 elektron. 2 elektron pada shell yang pertama dan berbaki lagi 5 pada shell yang kedua. Okey, dan kita juga telah pelajari bagaimana untuk menulis electronic structure. Kita ambil contoh lithium dengan 3 elektron. Untuk convert kepada electronic structure, kita kira 2 elektron yang pertama pada shell yang pertama, kita tulis 2, dan kita tahu ada lagi 1 elektron pada shell yang kedua, kita tulis 1. Jadi, electronic structure untuk lithium adalah 2,1. Contoh untuk nitrogen pula, 2 elektron pada shell pertama kita tuliskan 2, berbaki lagi 5 pada shell yang kedua dan kita tulis 5. Ya, anda masih ingat daripada pelajaran yang lepas bukan? Ya, akak harap awak tak lupa. Okey, untuk pelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar untuk tahu lebih mendalam mengenai predictable. Okay, kita kena tahu macam mana untuk baca predictable dengan lebih dalam. Okay. Macam yang akak pernah sampaikan sebelum ni juga, kita tak berkepentingan untuk hafal maklumat yang ada dalam predictable. Sebab predictable dah sediakan kita dengan banyak maklumat, kita kena tahu macam mana nak baca sahaja. Okay. Hari ini anda akan belajar untuk mengenali elemen tersebut dalam grup mana, period mana melalui predictable. Okay. Mari kita lihat. Ini adalah antara 4 elemen, hidrogen, lithium, sodium dan potasium. Diberikan sekali model of atom. Kalian lihat apa yang kalian nampak persamaan antara mereka. Ini adalah electronic structure mereka. Okay. Soalannya, apakah trend yang anda boleh lihat? Apakah pattern yang anda boleh lihat bila anda perhatikan semuanya secara sekali? Okay. Mungkin ada antara kalian yang dah ada jawapan. Mari kita compare dengan jawapan akak. Adakah ini yang anda fikir? Jika benar, maknanya anda betul. Yes. Semua elemen ni dia mempunyai 1 elektron pada shell yang paling luar. Kita tengok hidrogen, dia ada 1 elektron pada shell yang paling luar. Lithium, shell yang paling luar ada 1 elektron. Sodium, shell yang paling luar ada 1 elektron. Potasium juga sama, shell paling luar ada 1 elektron. Dan bila semua ini mempunyai 1 elektron pada shell yang paling luar, dia adalah elemen dalam grup 1. Okey, mari kita lihat pada predictable. Okey, grup 1 di sebelah kiri ini, kalian lihat hidrogen, lithium, sodium, potasium. Dan ke bawah ini, itu adalah elemen-elemen grup 1. Kalian boleh nampak dia disusun ke bawah. Ini adalah grup 1. Kalian boleh nampak ada nombor 1 juga kat atas ni. Okey. Semakin dapat. Okey, mari kita lihat kepada contoh seterusnya. Beryllium, magnesium dan kalsium. Ini adalah model of atom mereka. Kalian nampak apakah persamaan di antara mereka? Ini adalah electronic structure. Apakah trend yang anda boleh lihat?
Betul. Kalian nampak pada shell yang paling luar dia mempunyai 2 elektron. Kita ambil contoh beryllium. Okey, di shell paling luar dia ada 2 elektron. Magnesium juga. Okey. Dan kalsium. Okey, bila kita katakan magnesium ni ada kesalahan pada model, tapi anda lihat pada electronic structure, semuanya ada 2. Okey, bila dia ada 2 elektron pada shell yang paling luar, maka dia adalah elemen pada group 2. Okey, mari kita lihat pada periodic table. Okey, group 2 bersebelahan sahaja dengan group 1. Okay, kalian nampak beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium menuruni ini disusun ke bawah. Di atasnya tulis nombor 2. Ini adalah elemen dalam grup 2. Okay. Can you detect the trend between helium, neon and argon? Apakah persamaan yang kalian nampak? Okay, ini adalah data pada periodic table-nya. Okay. Sudah ada jawapan? Okey. Setiap elemen ini, dia mempunyai maximum number of electron in each shells. Bukan cells, in each shells. Okay, helium, dia ada satu sahaja shell. Tapi, maximum number, dia ada 2. Neon, dia ada 2 shell. Dan pada shell yang kedua, dia ada 8 elektron. Dia ada maximum number juga. Argon, dia ada 3 shell. Dan pada shell yang ketiga, dia ada 8. Bila semua elemen mempunyai elektron yang paling maksimum pada shell yang di luar, dia adalah group 8 elemen. Dia adalah elemen yang ada dalam group 8. Group 8 adalah group terakhir dalam periodic table. Kita ada group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, mari kita lihat pada periodic table. Okey, tak apa. Kak akan tunjukkan selepas ini. Okey, bila trend yang kita boleh lihat pada elemen, dia menentukan group dan period. Okey, kita lihat group boleh ditentukan dengan number of electron yang berada pada shell yang paling luar. Manakala period ditentukan dengan berapa banyak shell yang ada pada satu atom. Okey, mari kita lihat untuk period. Can you determine its period? Okey, akan ulang semula. Period ditentukan oleh berapa banyak shell yang ada pada elemen tersebut. Kita tengok hidrogen dan helium. Dia ada berapa shell? Dia ada 1 shell. Bermaksud dia adalah period 1. Mudah bukan? Okay, kita tengok lithium sehingga neon. Dia ada berapa shell? Walaupun elektron dia berbeza-beza, tak apa. Itu adalah group. Jangan kisahkan. Sekarang kita bercakap tentang period. Dia ada berapa shell? Dia ada 2. Maka dia adalah period 2. Okey, akak rasa juga saya tahu jawapan untuk sodium hingga argon. Dia adalah period 3 dan potassium dan kalsium dia adalah period 4 sebab dia ada 4 shells di sekeliling dia. Okey, secara kesimpulan ini adalah periodic table. Okey, menuruni ke bawah itu macam menuruni ke bawah dia menunjukkan kumpulan elemen tersebut. Okey, kalian boleh lihat kumpulan 1, kumpulan 2. 3 hingga 12 ini adalah transition element. Okey, kita tak belajar transition element buat masa sekarang. Kita teruskan kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 6, kumpulan 7 dan kumpulan 8. Walaupun kalian nampak di atas ni ada belas-belas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tolakkan sahaja dengan 10. Kenapa kena tolak dengan 10? Sebab kita tak nak kira dengan transition element ni. Kita anggap dia tak ada. Okay, jadi 18 adalah grup 8. Helium, neon, argon adalah grup nombor yang paling besar. 8. Okay. Menuruni ke bawah ini adalah cara kita baca grup dia. Okay. Ke kanan, hidrogen, helium, period 1.
lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, neon adalah period tu. Okay, maknanya bila kita baca anak panah ke kanan, kita tahu berapa period. So, kita tahu hidrogen period 1, lithium period 2, sodium period 3, potassium period 4, 5, 6, 7. Okay. Akak harap kalian faham dan kalian dah tahu macam mana nak baca periodic table untuk tentukan group dan period. Okay, secara ringkasnya, group of element boleh ditentukan dengan number of electron yang berada pada shell yang paling luar. Dan period untuk elemen ditentukan dengan berapa banyak shell yang ada pada satu atom. Okay, itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih memahamkan kalian boleh selesaikan latihan yang akak sertakan pada pelajaran hari ini. Jika ada sebarang persoalan, kalian boleh nyatakan semasa sesi Zoom kita sebentar nanti. Itu sahaja daripada akak pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.